Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita dan kita dapat berada pada malam ini di satu bulan yang baik, dan kita menghampiri kepada bulan Ramadan, dan kita tidak tahu sama ada Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita ataupun tidak. Mudah-mudahan kurnia daripada Allah ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak diambil. Kerana perkara yang paling kita takut saat akhir kita, Allah mencabut akan kebaikan yang ada dalam diri kita. Kerana yang mentakdir kita adalah Allah. Yang memegang akan hati-hati kita dan jiwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentadbir kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah, kita tidak tahu apakah takdir kita yang seterusnya. Tetapi sebagai hamba Allah, kita berharap bahawa takdir yang baik itu sentiasa Allah kurniakan kepada kita. Dan kita mohon perlindungan daripada Allah akan sesuatu ketentuan yang tidak baik atas kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29, orang-orang yang beriman dan beramal saleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Allah kurniakan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ini satu kebahagiaan yang Allah tak kurniakan kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita buat dalam hidup kita ini, kita berharap supaya kita dapat berada di satu tempat yang dinamakan at-taqwa, muttaqin itu, ahlut tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di dalam Al-Quran Allah nyatakan kepada kita orang bertakwa sahaja yang Allah janjikan kepada mereka ketenangan dalam dunia dan akhirat. Ada masalah diselesaikan, rezekinya dicukupkan oleh Allah. Allah janjikan akan ilmu pengetahuan. Allah janjikan kepada orang yang bertakwa ini syurganya. Tuan-tuan, jika kita tidak berusaha untuk menuju kepada ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, kita
akan berasa kerugian nanti. Sebab itu puasa Allah didik kita supaya jadi orang takut. Semayang Allah didik kita jadi orang takut. Zakat Allah didik kita jadi orang takut. Semua Allah didik kita supaya kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu orang yang bertakwa sahaja yang besok dia tak jumpa neraka. Dia tak jumpa neraka, tuan-tuan. Orang lain semua dihisap oleh Allah, orang takwa saja. Dia akan tunggu dah di pintu pagar syurga Allah. Sehingga malaikat bertanya kepada mereka, kalian ni siapa? Orang yang bertakwa akan menjawab, akulah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, orang lain kena hisab, kenapa kamu duduk sini? Mereka, orang yang bertakwa ini berkata, kami dalam dunia dulu, kami takutkan Allah. Dalam dunia dulu, kami berusaha untuk jadi orang takutkan Allah. Jadi sekarang kami menerimalah akan janji daripada Allah. Tuan-tuan, umur kita hampir 60, hampir 70, hampir 80. Berjaya tak kita jadi orang yang takut kepada Allah? Kita dah belajar, kita dah beramal, tapi berjaya atau tidak kita jadi orang yang takut kepada Allah? Kita tengok dalam Quran sifat orang yang takut dengan Allah, bahagian orang yang takut kepada Allah. Kalau kita tidak berjaya, tuan-tuan, kita berusaha. Ilmu yang ada pada kita sebenarnya, tuan-tuan, untuk bawa kita jadi orang takut dengan Allah. Kita beramal, semayang, puasa, zakat, sebenarnya supaya kita dapat duduk tempat takut kepada Allah. Kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu apa pun, ilmu alat, nahwu, saraf, ya, apa ilmu, tuan-tuan, supaya kita dapat takut kepada Allah. Kita belajar ilmu hadis untuk takut dengan Allah. Kita belajar ilmu Quran untuk takut kepada Allah. Ini sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita kata aku belajar supaya aku nak jadi alim, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, orang alim ini adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang banyak ilmu dia. Orang alim pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang banyak ilmunya itu pada pandangan manusia. Orang yang alim. Tetapi orang alim pada sisi Allah, orang yang takut dengan Allah. Setinggi martabat alimnya, setinggi mana maqam takut dia. Orang yang mulia pada sisi Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Mulia pada sisi manusia sampai satu masa mulia ni hilang. Tinggi pada sisi manusia sampai satu masa tinggi itu hilang. Sebab apa? Sebab benda dalam dunia ni tak pernah kekal. Kerana dunia ni tak kekal. Tapi akhirat, kurniaan akhirat, anugerah akhirat kekal sampai bila-bila, sampai akhirat besok. Kita tengok kemuliaan ulama-ulama yang mendapat kurniaan akhirat kekal. Imam Syafi'i sampai sekarang kita sebut-sebut. Imam yang 4 sampai sekarang kita sebut-sebut. Sahabat Nabi sampai sekarang kita sebut-sebut. Wali-wali Allah sampai sekarang kita sebut-sebut. Nabi Muhammad sampai sekarang kita sebut-sebut kisah mereka. Kerana apa?
Kerana mereka mendapat kemuliaan yang hakiki, mendapat ketinggian yang hakiki, iaitu kemuliaan, kepujian daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, jika apa yang kita buat, kita tak boleh menuju ke arah ketakwaan. Takwa ni kita selalu dengar. Tengah hari tadi pun kita dengar lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Jumaat tadi. Tiap-tiap minggu. Kenapa tiap-tiap minggu? Kita diwasiatkan dengan wasiat takwa. Kita tak diwasiatkan pun dengan wasiat ilmu. Sebab apa? Sebab kita disuruh belajar supaya dapat wasiat tu. Kalau kita dalam keluarga, kita mendapat wasiat harta, orang yang layak saja tuan-tuan, yang betul nasabnya, bukan orang luar. Sebab itu, orang yang dapat wasiat yang daripada khatib tiap-tiap minggu ni orang yang layak. Orang yang belajar bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk dapat wasiat itu daripada khatib tiap-tiap minggu. Bukan sekadar jadi rukun khutbah. Kalau jadi rukun khutbah, tuan-tuan, khutbah sah, semayang sah, tapi kita masih tak diiktiraf oleh Allah. Kita masih tak takutkan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita masih lagi nak buat maksiat. Kita masih lagi nak buat jahat. Kita masih lagi nak melanggar perintah Allah. Sebab kita fikir yang tu hanya rukun khutbah. Kalau tak baca, semua orang marah. Kalau tak baca, orang kata batal khutbah, batal Jumaat. Tapi pernah tak kita ni tadi fikir, kalau aku tak dapat jadi orang yang bertakwa, membatalkan aku untuk menerima nikmat Allah dekat akhirat. Terbatal kelayakan aku untuk menerima nikmat Allah besok dekat akhirat. Tak pernah kita fikir dalam hidup kita. Tuan-tuan, hidup ni tak lama, sekejap aja. Dalam bulan ini saya selalu cakap dengan jamaah masjid. Kita tak perasan, tuan-tuan. Tarikh kejatuhan Khilafah Osmaniyah dengan zaman kita, tahun depan dah 100 tahun. Semalam pun saya cakap. 1924, 2024, 100 tahun. 100 tahun, Nabi janji apa? Tuan-tuan tahu, saya tahu. Cukup 100 tahun Nabi janji apa? Tapi kita tak berhenti lagi. Hasad, sombong, dengki, putus silaturahim. Kita tak berhenti lagi. Kita tak boleh jadi orang baik lagi. Walaupun masa tu dah nak sampai. Didatangkanlah apa-apa kepada kita. Kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita orang bagus. Memang kita semayang. Kita puasa, kita mengaji. Betul lah tu. Itu dah cantik dah. Tapi kenapa sampai sekarang kita tak boleh jadi orang baik? Kita tak mampu jadi orang baik. Ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Anak kita masih lawan kita lagi. Kenapa? Kita tak boleh jadi jiran yang baik. Kita jiran dengan jiran sebelah pun kita masih lagi dalam keadaan yang tidak baik. Masa dah nak sampai. Kalau kita tak boleh jadi orang baik, jika masa itu dizahirkan oleh Allah, perkara yang dijanjikan oleh Rasul ini dizahirkan oleh Allah. Kita di mana besok? Kita kat mana besok? Kat mana kita besok? Kita adakah orang yang dalam keredaan Allah pun, ataupun orang yang Allah tak redha? Sebab itu kena berusaha tuan-tuan supaya jadi orang saleh. Jadi orang saleh ini, apa yang kita dapat?
Malam ni saya nak bincangkan benda ni. Bila kita jadi orang saleh, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cakap dengan anak saya, jangan jadikan sedikit ilmu kita menghalang kita jadi orang baik. Jangan jadikan kita rasa kita ta'lim langsung terhalang untuk kita jadi orang baik. Jangan. Jadilah orang baik. Jadi orang baik. Allah suruh kita jadi orang baik. Orang baik dijanjikan kebahagiaan dan bahagian dekat akhirat. Ya. Jadi orang baik. Apa tuan-tuan bahagian yang diperolehi anugerah Allah kepada orang baik? Pertama, rahmat. Bila kita dapat jadi orang saleh, hidup kita penuh rahmat. Hidup kita ni tuan-tuan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dalam rahmat. Jika kita ada harta kita dalam rahmat. Kalau kita ada kawan kita dalam rahmat. Ini yang kita mahu. Ustaz, dalam rahmat ni apa? Kalau kita ada keluarga, isteri dan anak-anak kita menjadi satu rahmat dekat kita. Macam mana keluarga yang menjadi rahmat dekat kita? Ni kan kita doa dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tengok isteri kita, sejuk tak mata hati kita? Kita tengok anak-anak kita, sejuk tak mata hati kita? Ini kata rahmat. Tapi kalau kita ada isteri, tak jadi rahmat, tak sejuk mata hati kita. Kita ada anak-anak, tapi anak-anak tak boleh sejukkan mata hati kita. Maka tidak ada rahmat dalam keluarga kita. Anak-anak kita, antara anak-anak kita pun bergaduh sama-sama dia. Mana datang rahmat, tuan-tuan? Tidak ada rahmat. Baik itu nak dapat rahmat jadi orang soleh. Bila orang ni baik, Allah bagi perkara baik kepada orang baik-baik. Kita ada harta. Harta kita menjadi rahmat atas kita. Apa dia, tuan-tuan? Harta ini menjadi asbab. Kita boleh buat baik. Kita boleh buat baik. Dengan harta ni boleh buat baik. Biar dalam rahmat. Jangan dalam istidraj. Macam mana? Bila kita ada harta, kita mula sombong dengan harta kita. Kita rasa, inilah milik kita yang hakiki. Salah. Besok balik kita miskin. Besok balik kita miskin. Tak ada apa-apa pun. Dalam dunia ni kita kaya raya, balik miskin. Sebab kita tak gunakan harta kita untuk menjadi harta akhirat. Kalau kita ada pangkat, sama ada pangkat dunia atau pangkat akhirat. Tapi tak jadikan, tuan-tuan, untuk kita dapat rahmat Allah. Bila mati, orang lupa pangkat kita. Tuan-tuan, dalam dunia, orang panggil saya ustaz, tuan-tuan. Tapi kalau lepas mati, orang lupakan saya, tak guna, tuan-tuan. Tak guna. Orang lupakan kita. Sebab kita orang jahat. Jadi seperti mana orang dulu. Orang dulu-dulu. Imam Syafi'i disebut sampai sekarang. Imam Nawawi disebut sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut sampai sekarang. Namanya diingat. Besok kalau kita mati, siapa nak ingat kita? Orang lupa kita, tuan-tuan. Yang angkat tempat kita bukan kita. Yang angkat tempat kita adalah Allah. Kan Allah sebut dalam Quran macam tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Yang angkat tempat kita tu Allah, bukan kita. Saya datang masjid tuan-tuan ni bukan saya nak mengajar tuan-tuan, saya nak buat amal soleh. Saya nak buat amal soleh supaya apa yang kita buat ini jadi amal soleh kita. Kedua, apa yang Allah anugerahkan kepada orang soleh, keberkatan. Hidup kita berkat. Macam mana hidup berkat? Nabi kan pesan dekat kita, umur yang berkat, bertambah umur, bertambah kebaikan. Kita tengok diri kita, boleh tambah baik tak? Boleh tambah baik tak? Ataupun makin kita berumur, makin kuat bergaduh pula. Ini umur tak berkat tuan-tuan. Kalau tambah umur, tambah jahat, ini tak berkat. Saya selalu bercakap dengan kawan-kawan. Saya kata, kita memang semayang. Hukum semayang tak tolak. Hukum puasa tak tolak. Hukum zakat tak tolak. Tapi bila sampai nak kahwinkan anak, kita tolak hukum Tuhan. Tuan-tuan, yang kita lawan ni Allah. Allah kata tak boleh. Kita lawan juga. Tapi semayang kita tak lawan. Puasa kita tak lawan. Zakat kita tak lawan. Tapi bila nak kahwinkan anak, kita lawan hukum Tuhan. Kita baca tak ayat? Wa man lam yahkum bima anzalallah. Kan ada 3 tu. Masuk tak kita tuan-tuan, yang zalim, yang kafir ni tadi, kufur dengan nikmat ni tadi. Tuan-tuan, tengah ada majlis tu mati. Macam mana? Kita hukum ibadat, kita tak lawan. Tak pernah kita lawan. Kalau maghrib 3 rakaat, kita tak tambah 4 rakaat. Walaupun masa tu kita tengah hebat. Tapi kita lawan, tuan-tuan. Yang kita lawan ni Allah. Yang kita lawan ni hukum Allah. Jadi kalau kita kata kita hebat, ni nak dekat 100 tahun ni, dan nak dekat sampai kurun yang akhir, kalau perangai kita macam ni juga, ilmu yang ada pada kita apa gunanya? Yang kita mengaji khatam 3-4 kali kitab ni, apa gunanya? Tuan-tuan, kita tak mampu pertahankan hukum Allah. Tuan-tuan, saya bercakap ni berkenaan hal akhirat. Saya tak bercakap hal dunia. Saya tak bercakap hal dunia ni tuan-tuan. Dunia ni dah nak dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak minta dipersetujui. Boleh tak kita cakap besok dengan Allah, apa nak buat? Saya didesak oleh isteri saya, mak saya, kakak saya, abang saya. Boleh tak tuan-tuan? Kita masuk neraka dengan sebab perkara tersebut. Mampu tak kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkara tersebut? Tuan-tuan, kalau umur kita berkat, bertambah umur kita. Hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan semua orang, takutlah kepada Allah. Takutlah ancaman Allah. Takutlah azab Allah. Tuan-tuan, bila cukup 100 tahun, makna Dajjal nak keluar. Semalam saya mengajar di Masjid Bangku Pradung, mengajar kitab hikam. Saya cakap macam ni, besok Dajjal nak keluar, kita lapar. Tak ada makanan. Simpanlah makanan banyak mana. Tetap tak ada makanan.
susah makan sebab Nabi kata macam tu. Takkan Nabi tipu kita, tuan-tuan. Tapi ada satu je orang selamat. Siapa dia? Orang yang beriman. Sekarang ni bukan cerita Dajjal ni tadi. Bukan cerita Dajjal ni saya nak bawa. Yang saya nak bawa, masa perkara ni berlaku, kita duduk mana? Kita duduk tempat orang lapar atau kita duduk tempat orang kenyang? Itu saya nak bawa. Siapa orang kenyang? Orang kenyang yang dikenyangkan oleh Allah dengan tasbih. Pagi dia makan subhanallah. Petang dia makan alhamdulillah. Malam dia makan Allahu Akbar. Lalu Allah kenyangkan dia dengan tasbih ni tadi. Siapa orang yang Allah kenyangkan dengan tasbih? Orang beriman. Siapa orang yang lapar? Lawan dari orang beriman, orang lapar lah. Jadi kita tanya diri kita sebelum sampai masa tu. Sekarang ni, kalau kita dengan asma Allah, rasa kenyang tak? Rasa seronok tak? Kan orang kenyang ni orang seronok. Orang kenyang ni kan orang bahagia. Tuan-tuan, kita dengan Allah sekarang, kita seronok tak? Ni sebelum nak sampai. Kalau sekarang pun kita tak seronok, dengan hukum Allah pun kita tak seronok, dengan nama Allah pun kita tak seronok, mana mungkin bila sampai waktunya besok kita boleh kenyang? Sekarang pun kita tak seronok. Tuan-tuan, bila kita kenyang, besok pada waktu fitnah itu sampai, kita selamat. Bila kita lapar, ketika fitnah tu sampai, kita tak selamat. Tuan-tuan, sebab itu hadis yang Nabi kata, besok sampai satu zaman, kita kena genggam nak beramal dengan agama ni seperti mana genggam bara api. Tuan-tuan tahu hadis tu? Kan tak tahu. Susahnya. Sampai ada riwayat sambung daripada hadis tu, Nabi kata, satu amalan pada ketika itu menyamai dengan 50 amalan sahabat, kata Nabi. Sahabat bertanya, adakah kami ya Rasulullah? Ya, kata Nabi. Susahnya kita nak beramal waktu itu. Biar berkat, tuan-tuan, ada umur kita berkat. Kemudian berkat pada ilmu. Jadi orang saleh, ilmunya berkah. Kerana ilmunya tadi yang dia belajar menjadi alat, dia dipimpin untuk jadi orang baik. Mana ilmu yang berkat? Ilmu yang boleh dia amalkan. Sebab, tuan-tuan, kita kalau ada ilmu, tapi kita tak buat. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Kat sana kita kena dakwa oleh Allah. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Lalu kita kata, Ustaz, itu yang wajib aja. Maka kita tengok yang kita lawan Allah ni pada perkara yang wajib ke bukan. Jangan tengok ibadat saja, tuan-tuan, yang wajib pada Allah. Tengok pada amalan kewajipan, pada amalan batiniah. Tinggalkan sombong tu wajib. Tinggalkan hasad ni wajib. Tinggalkan dengki ni wajib. Tuan-tuan, kita nak cakap lemah ni sampai bila?
Saya lemah Ustaz. Sampai bila nak cakap macam tu? Satu. Kedua, agak-agak alasan saya lemah ni Allah terima tak? Dah 40 tahun cakap alasan saya lemah. Saya lemah, saya lemah, saya lemah. Allah terima tak alasan ini besok dekat yaumul akhir? Kemudian antara yang Allah anugerahkan kepada orang saleh iaitu i'anah, pertolongan. Bila kita berusaha jadi orang baik, Allah akan kurniakan kepada kita pertolongan. Apa pertolongannya? Allah beri kemudahan. Pertolongan paling kita harapkan, apa dia tuan-tuan? Iaitu pertolongan ketika kita nak mati. Ada Nabi sebut tentang hadis mati ni. Datang malaikat maut orang saleh ni tuan-tuan, malaikat maut dia berupa seorang pemuda yang cantik dan Allah membantunya menolong orang yang saleh ini, kata Nabi, mengucap 2 kalimah syahadat. Ini pertolongan yang paling kita mahukan. Ustaz, nak jadi baik susah. Memanglah tuan-tuan, syurga ni susah. Syurga ni susah. Tuan-tuan, masa Nabi sebarkan Islam tu senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Kita suruh amal aja. Suruh amal aja. Ibadat Islam, perkahwinan Islam, kehidupan Islam, jinayah Islam. Suruh amal aja tuan-tuan. Pun kita berdalil. Tuan-tuan, kalau kita nak dapatkan pertolongan Allah, masa hidup dan masa sakaratul maut, berusaha jadi orang baik. Berusaha jadi orang baik. Kita kena usaha sungguh-sungguh. Kita kena pertahan sungguh-sungguh agama ni. Sebab itu sahabat dulu ia mampu pertahankan agama ini. Sebab apa tuan-tuan? Dia nampak syurga dah. Ni dulu tuan-tuan. Dan anugerah kepada orang saleh yang disebutkan oleh ulama, Allah mengkurniakan kepada mereka ini hidayah dan taufik. Bila kita berusaha jadi orang baik, jasad yang baik, roh yang baik. Nampak tak tuan-tuan? Besok dah sampai bulan Ramadan, siang kita puasa, malam kita boleh semayang tarawih 8 rakaat. Sekarang kita kenyang. Nak semayang sunat ba'da isyak pun tak mampu. Cepat-cepat nak balik, cepat-cepat nak keluar masjid. Allah sebut dah dalam hadis qudsi, wahai hamba-Ku, kau tak senang di rumahku, tetapi kau selesa di rumahmu. Dekat rumah kita, kita selesa je. Tapi dekat rumah Allah ini kita gelisah. Resah, nak cepat keluar, tak selesa. Padahal rumah Allah ini lebih selesa. Ada aircon, ada kipas besar. Rumah kita panas. Tapi kita selesa, tuan-tuan. Dengan rumah Allah ini kita tak selesa. Tuan-tuan, sebab itu kita mohon hidayah dan taufik Allah. Itu bila kita sebenarnya, apabila kita ini tuan-tuan, Allah tak pilih kita dan tak beri kita hidayah dan taufik, tatkala itulah tuan-tuan kita tak beroleh kebaikan demi kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi sebut, tanda orang yang dapat taufik daripada Allah, ada beberapa tanda.
Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sentiasa menjaga akan kehadiran, hudur hati dia. Sama ada waktu dia seorang, sama ada waktu dia ramai-ramai. Sentiasa dia tak lupa Allah Ta'ala. Dia seorang, dia tak lupa Allah. Dia ramai-ramai pun dia tak lupa Allah. Kenapa pentingnya tak lupa Allah? Makan ingat Allah, semayang ingat Allah, jalan ingat Allah, berkahwin ingat Allah, berbelanja ingat Allah. Kenapa perlu ingat Allah? Sebab semua yang kita buat, Allah akan tanya. Berniaga ingat Allah. Kerana apa yang kita buat, Allah akan tanya. Tak lepas tuan-tuan. Sebab kiraman katibin kat sebelah. Ni malaikat. Kita kalau lupa Allah, kita tak akan takut dengan Allah Ta'ala. Ni semua malaikat tanya. Besok Allah tanya, ni nak lepas mana? Ni dua ni nak lepas mana? Kita takkan mampu tuan-tuan. Sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut kepada kita, orang yang dapat taufik Allah adalah orang yang sentiasa menjaga hudur hatinya, sama ada dia seorang, dia ramai-ramai. Tuan-tuan, kita ni cuma perasan tak perasan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan yang mau balik umrah kan, apa jadi sekarang dekat Madinah? Tuan-tuan tengok sungai yang dekat Bukit Uhud tu, dah ada air tuan-tuan. Sekarang di Madinah tuan-tuan, orang bukan Islam dah boleh masuk. Dah boleh masuk tuan-tuan. Ambil video lagi tuan-tuan, orang bukan Islam. Dulu, 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, kita tak dengar benda ni berlaku. Tapi kita tak ambil kisah pun. Biarlah, itu benda nak berlaku, kita kata. Kita yang mau balik umrah ni tengok. Tuan-tuan, macam ni saya nak beritahu. Allah ni sayang kat kita. Benda-benda yang Allah zahirkan, seperti mana yang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada kita, Allah zahirkan. Kenapa tuan-tuan Allah zahirkan? Supaya bila tanda-tanda ini terjadi, kita mula ada ketakutan. Ya Allah, dah dekat sangat ni. Ya Allah, dah dekat sangat ni. Tuan-tuan, macam ni lah. Kita kalau ada kanser, sakit kanser, kan bila kanser ni dah kuat, kan ada tanda dia. Rambut dah gugur, badan dah. Bila tanda-tanda ni dah datang banyak tuan-tuan, takut tak? Takut. Sebab apa kita takut? Kita kata dah nak mati. Begitulah alam ni, Allah bagi tanda, bagi tanda, bagi tanda. Rupanya alam ni dah dekat nak dimatikan oleh Allah. Tapi kita macam ni juga. Nak zikir tak boleh. Nak kumpul kulhu tak boleh. Nak kumpul tasbih tak boleh. Nak kumpul selawat tak boleh. Nak kumpul sembahyang sunat tak boleh lagi. Alasan kita apa? Lemah, 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 lemah. Tapi nak kumpul duit tak lemah pula tuan-tuan. Nak kumpul dunia tak lemah pula. Nak kumpul harta tak lemah pula. Tapi bila nak kumpul akhirat, saya lemah, saya lemah, saya lemah. Tuan-tuan,
peluang yang Allah beri dekat kita selama ni semuanya untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Tak. Itu pertama. Kedua, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Mengikut sunnah Rasul dengan perbuatan dan perkataan. Ini orang yang dapat taufik Allah. Sunnah wajib. Ini mesti tuan-tuan. Itu saya katakan. Tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Hasad. Nabi larang. Ini sunnah yang wajib. Mengumpat. Tinggalkan semua dah. Cukup dah. Sebab bumi ini dah nak kiamat dah. Dah nak sampai kepada fasa terakhir. Yang Nabi sebut mujadid akhir zaman. Dah nak zahir. Tinggalkan. Kita dah tak ada masa. Dah tak ada masa dah tuan-tuan. Dah tak ada peluang ruang. Kalau kita tak berusaha dari sekarang untuk jadi orang yang lebih baik, kita rugi. Ikut sunnah Nabi. Sunnah yang wajib ni kita ikut. Kalau kita ada membenci orang lain, tolong tukar dengan kasih sayang. Tak payah dah. Cukup dah tuan-tuan. Nak benci-benci orang dah cukup. Sebab Nabi tak ajar benci orang. Nabi ajar kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita sama-sama jahat. Orang tu buat jahat, kita balas jahat. Tak ke dua-dua jahat? Kita, orang buat jahat. Dah tentu orang buat jahat ni jahat. Jangan jadikan kita juga orang jahat. Biar kita jadi orang baik. Macam mana? Kejahatan yang dia buat kepada kita, kita balas dengan kebaik, baru kita orang baik. Susah Ustaz. Memang susah. Sebab itu Nabi ajar macam tu. Tuan-tuan, bila kita nak jadi orang baik, tak ada orang sokong kita. Semua orang cela kita. Tapi bila kita nak jadi jahat, tak siapa yang halang kita. Semua orang sokong kita. Semua orang sokong kita, tuan-tuan. Sebab itu susah nak jadi orang baik ni. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu orang yang mendapat taufik dan hidayah Allah, maka bersih pergantungannya kepada Allah dan Allah hindarkan pergantungannya selain Allah. Yang ini susah. Yang ini susah, tuan-tuan. Boleh tak kita hilangkan pergantungan kita? Kita serah betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang akan bantu kita Allah. Kita yakin yang tak tinggalkan kita Allah. Kita yakin yang betul-betul sayang kita Allah. Tuan-tuan, orang bantu kita sampai masa dia tinggalkan kita. Macam mana dia tinggalkan kita? Mati. Orang yang sayang kita, satu masa dia pun tinggalkan kita. Macam mana? Mati. Tapi Allah takkan sekali-kali tinggalkan kita. Allah sayang kita dan Allah takkan tinggalkan kita. Dan apa yang Allah janjikan kepada kita, tuan-tuan, semua betul. Tak ada yang tak betul, tuan-tuan. Semuanya tepat. Tuan-tuan, sebelum saya datang ke Terengganu ni, saya mengajar kat Putrajaya. Jadi sahabat-sahabat di Putrajaya tanya saya, Ustaz, macam mananya madrasah Ustaz? Madrasah Ustaz ni macam mana? Tak ada yuran, tak ada apa.
Tapi dah dekat 40 tahun berjalan elok. Kan saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Duit ikan saja sekarang tuan-tuan, sebab harga barang naik, duit ikan saja 30,000 tuan-tuan. Itu baru duit ikan. Sekarang tuan-tuan, 2 sekolah ni, madrasah kena siapkan hampir 80,000 dah sekarang. Tuan-tuan pun tahu perangai saya. Saya bukan jenis war-warkan sangat madrasah. Yuran pun tak ada. RM1 pun tak ada. Orang bagi ambil, orang tak bagi diam. Tuan-tuan, saya cerita dengan jamaah Putrajaya. Allah tolong saya bukan sekali. 40 tahun ini Allah tunjukkan kebesarannya. 40 tahun tuan-tuan. Allah tunjukkan kebesarannya kepada kami. Segi akal saya, segi akal tuan-tuan, kalau tak ada dana, tak ada aset, sekolah dah tutup. Macam mana nak belikan, macam mana nak bayar pi, macam mana nak bagi sagu hati, macam mana nak itu, nak ini. Duit sampah sahaja tuan-tuan setahun hampir 8,000 ke 9,000. Tuan-tuan tak apa, buang sampah tak kena bayar. Saya kena bayar. Saya swasta. Saya bagi tahu dengan jamaah di masjid tersebut, Allah tunjukkan saya kebesarannya selama 40 tahun saya buka madrasah ini. Takkan saya tak percaya lagi tuan-tuan. 40 tahun lama tuan-tuan. Takkan saya nak buang pergantungan saya selain daripada Allah. Takkan saya nak bergantung dengan manusia. Sebab Allah tunjukkan dah 40 tahun. Tak pernah tak makan. Tak pernah, Alhamdulillah, tak pernah lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak pernah. Ini kata kebesaran Allah. Allah janjikan semua dalam Quran kan tuan-tuan. Semua kan ada dalam Quran. Kalau kamu nak ni, buat macam ni. Kalau kamu nak ni, buat macam ni. Kalau kamu nak ni, buat macam ni. Ini janji Allah. Tuan-tuan, Allah janji tak pernah mungkir. Manusia janji pernah mungkir. Ini yang saya pegang tuan-tuan. Ini saya pegang selama ni. Ini yang saya ambil selama ni. Ini yang saya amalkan selama ni. Kata almarhum dulu pesan dengan saya. Almarhum kata, pegang pada yang tak mati-mati. Jangan pegang pada yang menerima mati. Kita belajar tauhid, dia kata. Kita belajar tauhid bukan nak tahu tauhid. Kita belajar tauhid sebab nak mentauhidkan Allah. Kita belajar tauhid bukan nak tahu ilmu tauhid. Kita belajar tauhid sebab nak mentauhidkan Allah. Ini dulu almarhum tuan-tuan. Almarhum dulu tuan-tuan, almarhum orang tua saya, Ustaz Ghazali Hasbullah, dia guru tauhid, guru sifat 20 ni. Dia pesan dengan saya, aku ajar sifat 20 ni supaya engkau boleh mentauhidkan Allah, bukan tahu tauhid. Kalau kau tahu ilmu tauhid, kau lawan Allah, buat apa dia kata? Mana tauhid engkau? Mana ilmu tauhid engkau? Kita belajar tuan-tuan khatam 3-4 kali sifat 20, tapi kita tak boleh mentauhidkan Allah. Apa guna ilmu tauhid kita? Kita belajar Allah Maha melihat, tapi kita sanggup lawan Allah. Walhal kita tahu Allah Maha melihat. Masa kita buat maksiat ini, Allah sedang lihat. Masa kita sedang buat baik, Allah sedang lihat.
Itu orang tauhid. Bila kita kemas tauhid, kemas fiqh. Bila kita kemas fiqh, kemas tasawuf. Tapi kalau ilmu jadi ilmu, nama dia cerita jadi cerita. Jadi cerita je lah. Kita tak boleh tawakal dengan Allah, tak boleh yakin dengan Allah. Dengarlah cerita neraka 1000 kali. Tetap kita tak takut dengan ancaman Allah. Sebab cuma cerita. Macam baru ni kan kita sambut Isra Mi'raj. Maka guru kita cerita, Nabi tengok syurga. Teringin tak? Kita dengar cerita, Nabi tengok neraka. Takut tak? Dah berapa puluh kali dengar cerita neraka. Apa kesannya pada kita? Udah berapa kali dah dengar cerita syurga. Apa kesannya pada kita? Kalau tak ada kesan, tuan-tuan hati-hati. Kalau tak ada kesan, hati-hati. Ni je tuan-tuan, tak susah pun. Kemudian kata Imam Nawawi, orang yang dapat taufik syukur dengan pemberian Tuhan. Dia syukur dengan pemberian Tuhan. Macam mana syukur? Dapat umur, buat baik. Dapat tubuh badan, buat baik. Ada mata, buat baik. Ada telinga, buat baik. Ada mulut, buat baik. Jangan buat jahat. Kalau buat jahat, nama dia kufur nikmat. Ada mulut, buat jahat. Kufur nikmat. Ada telinga, buat jahat. Kufur nikmat. Saya pesan dengan kawan-kawan. Kita ni tuan-tuan, bawa kereta, nak tinggal dengar lagu pun tak boleh. Macam mana? Kita bawa kereta, radio kita buka lah lagu. Kita nak mujahadah, tinggalkan lagu, dengar Quran, dengar kasidah, tak mampu. Mampu ke kita masuk syurga? Nak buang lagu pun tak boleh. Macam mana kita nak masuk syurga? Tuan-tuan, masa kita bawa kereta, ni tengah dengar lagu ni, aksiden mati. Agak-agak, boleh tak kita cakap mati yang dicemburui? Boleh tak? Dengar lagu yang dilarang bermakna sedang buat maksiat. Ketika sedang buat maksiat mati. Boleh tak kita cakap husnul khatimah? Kenapa Ustaz cakap macam ni? Sebab dah nak sampai kurun yang terakhir. Itu aja. Saya dah tak ada masa dah tuan-tuan nak cerita sahabatan. Sebab ramai yang cerita sahabatan. Dah tak ada masa dah. Dah tak ada masa dah tuan-tuan. Dah tak ada masa dah. Kita sekarang masa kita ajak orang balik semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kita ni jadi alat untuk kita kembali kepada Allah. Tak kisahlah alat kita nak pergi ni. Kalau ada kereta besar, pergilah dengan kereta besar. Kalau ada motor yang buruk, pergilah dengan motor yang buruk. Apa pun alat yang ada pada kita, baliklah kepada Allah. Sebab kita sudah tidak ada masa lagi. Kita sedang berada di hujung-hujung zaman. Tak ada masa dah. Tuan-tuan, saya nak berhenti dah. Dah nak berhenti dah 8.50. Jadi saya berhenti boleh? Ni demokrasi ni. Saya berhentilah kalau macam tu. Ya, insya-Allah. Saya berhenti dululah ya. Berhentilah insya-Allah. Kita bukan nak ngaji lama-lama. Kita nak supaya apa yang kita dapat kita boleh laksanakan.
Kita bukan nak kumpul ilmu zaman ni tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita cukuplah untuk kita dapat bezakan yang ni salah, yang ni betul. Contohnya apa? Lepas sembahyang Isyak ni, kita terus balik. Ni tak betul ni. Jadi lepas sembahyang Isyak ni, aku kena sembahyang sunat dulu, ba'diyah Isyak. Ini baru betul. Kalau aku terus balik ni, salah ni. Kenapa salah? Dah nak sampai fasa yang terakhir, aku ambil ringan-ringan lagi pula. Lagi dah dekat sampai kurun yang terakhir, aku masih lagi ambil ringan pula. Salah ni. Tak betul ni. Ini ilmu yang sepatutnya ada pada kita. Ilmu ini dapat membezakan yang mana hak, yang mana batil. Kan ini yang kita belajar. Tapi ilmu yang ada pada kita tak boleh nak bezakan yang ni betul, yang ni tak betul, yang apa kita buat ini tak betul ni. Kita masih ikut benda yang tidak betul dalam hidup kita. Rugilah. Ya tuan-tuan, sama-sama ya. Saya pun nak usaha jadi orang baik. Saya ajak semua sahabat-sahabat kita sama-sama lah. Mana tahu ya, ada kesempatan dan ada peluang yang Allah masih berikan kepada kita lagi. Dan Allah pilih kita, ya, kita selamat dengan fitnah akhir zaman ini. Ya, dan kita tengok sekarang pun fitnah belum masa tuan-tuan. Fitnah. Nak buat kerja agama ni dah susah sekarang. Takkan kita masih tak nampak? Saya bukan nak cerita dengan isu ni. Isu ni tak nak cerita. Tapi yang saya nak cerita, tanda yang Nabi sebut ni mula jadi sikit berlaku. Ini yang saya takutkan. Jadi cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, jadi sebelum saya tutup, insya-Allah, pertama tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan saya dapat husnul khatimah, anak isteri saya dapat mati husnul khatimah, kami dapat jadi orang baik, dan saya doakan tuan-tuan juga, semoga Allah jadikan kita semua orang soleh, Allah berikan kepada kita husnul khatimah, Allah beri kekuatan pada kita untuk beramal dengan agama Allah, mempertahankan agama Allah, sehingga kita gugur sebagai seorang yang syahid, insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan, saya nak bercerita tentang madrasah kita yang di Kampung Gemuruh. Sebelum ini tuan-tuan, saya tak ada nak ceritakan seperti malam ni. Tapi sahabat-sahabat yang terlibat dengan pusat dakwah Darul Atik Kampung Gemuruh ni nasihatkan saya, Ustaz, Ustaz kena beritahu semua orang. Ya, sebab apa? Sebab bukalah peluang kepada semua orang. Jadi saya malam ni tuan-tuan, saya nak beritahu madrasah kita, surau kita yang di Kampung Gemuruh hampir 80% ya. Dan besi bumbung telah pun siap sepenuhnya. Insya-Allah kita akan pasang bumbung dalam seminggu lagi kot, insya-Allah kot. Seperti mana yang disebutkan oleh yang berbahagia Tuan Haji Zaini yang bertanggungjawab untuk urusan pembangunan di pusat dakwah Darul Atik di Kampung Gemuruh. Ya, dan semalam pun saya tengok madrasah dah mula lantai. Dah banyak siap dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin bantu madrasah tu, saya mengalu-alukan, saya buka peluang. Jadi tuan-tuan bolehlah bertanya kepada yang bertanggungjawab, iaitu Din kita, Din Al-Barakah dengan Tuan Haji Zaini ada kat situ. Ya, dia bertanggungjawab menguruskan urusan pusat dakwah. Tuan-tuan, sebenarnya saya nak mengaku pusat dakwah Kampung Gemuruh ni saya punya pun saya dah malu tuan-tuan. Sebab saya macam tak ada buat apa-apa. Yang banyak menguruskannya Din, Haji Zaini, ramailah sahabat yang saya sebutkan, nanti takut dia orang kata, Ustaz kenapa sebut nama saya. Jadi ramai yang tolong-menolong, jamaah-jamaah Terengganu yang bantu, banyak sangat. Jadi mudah-mudahan kita menjadi jariah pada semua orang. Kebaikan yang kita buat, peluang ni
pada zaman-zaman dah suntuk dah. Tuan-tuan tolong doa ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat siapkan. Kalau tuan-tuan nak bantu daripada sudut bahan-bahan binaan, tuan-tuan boleh tanya dengan Din dan Tuan Haji Zaini kita dan sahabat-sahabat yang lain yang terlibat. InsyaAllah tuan-tuan boleh datang ke madrasah, tanya apa yang perlu. Kalau tuan-tuan tak nak bantu pun tak apa. Ustaz, mapuh kamu. Tak apa, boleh juga. Tak ada masalah. Cuma saya harapkan rahmat Allah tu je. Kenapa tuan-tuan saya beritahu? Kalau kita cepat siapkan surau ni, kita boleh tolong orang musafir banyak. Jadi tuan-tuan pun tahu, madrasah kita di sini laluan utama nak ke Kelantan. Jadi sebelah ni Petron. Jadi dia orang tinggal semayang, dia boleh singgah buang air. Tuan-tuan, bantu orang, besok kat sana amat mudahkan urusan kita. Percayalah. Sebenarnya, dengan sebab harga barang yang terlalu tinggi, kos tu dah jadi melonjak. Jadi ikut apa yang disebutkan oleh Merbahagia Tun Haji Zaini, untuk siap keseluruhannya, kita perlukan hampir 400,000, untuk siap semualah tuan-tuan. Dengan mikrofon, dengan semua siap lah. Bukan maknanya siap macam tu, siap dengan kapet dalam, dengan aircon dia, dengan lampunya. Semua dah siap maknanya. Bukan siap tak siap. Jadi kesiap seluruhnya. Tuan-tuan tolong doa. Dan jika malam ni tuan-tuan ingin bantu, dan tuan-tuan boleh jumpa dengan Din dan Tuan Haji Zaini, dan juga tabung yang disediakan, saya malu-alukan sangat. Supaya kita cepat boleh bantu semua orang. Sebab surau itu bukan hanya untuk kegunaan madrasah, tapi kita buka untuk kegunaan musafir. Musafir yang lalu lalang, mereka boleh guna surau tu untuk anak-anak dia orang nak mandi, nak rehat, nak tidur. Gunalah. Sebab mudah-mudahan jadi jariah saya, jadi jariah semua orang. Itu je. Sebab apa tuan-tuan? Masa dah tahu jom, inilah kesempatan kita buat baik. Jadi saya nak buat baik, walaupun besok jika bangunan-bangunan yang lain saya tak sempat siapkan, mungkin ini menjadi jariah kepada semua umat Islam besok. Dan tuan-tuan yang pernah bersama-sama dengan saya, mudah-mudahan besok kalau kita mati, dia mengalir terus di dalam yang lahat kita, dalam kubur kita, insya-Allah. Itu doanya. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat Allah terima. Itu je. Kita nak Allah terima. Kita tak nak apa yang kita buat Allah tak terima. Itu je. Sampai sini je tuan-tuan. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, pimpinlah akan hidup kami ini, Ya Allah, ke jalan Kau yang Kau redha. Pimpinlah hidup isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Pimpinlah akan hidup seluruh keturunan kami, Ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami mohon hidayah dan taufik-Mu atas perkataan kami, atas amal badan kami, dan juga berilah taufik dan hidayah-Mu atas ruh kami, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pelihara kami daripada fitnah akhir zaman ini, Ya Allah. Kami tak mampu, tolonglah. Kami tak mampu menghadapinya, Ya Allah. Beri kami kekuatan, Ya Allah. Tolonglah, 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 Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami dan keluarga kami di kalangan orang yang gagal pada sisi Engkau, Ya Allah. Ya Allah, jadilah kami akan hamba orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Berkatkan hidup kami, Ya Allah. Angkatlah masalah kami, Ya Allah.
sihatkanlah penyakit kami, Ya Allah. Begitu juga keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika masih ada kebencian dalam hati kami pada saudara-saudara kami, Ya Allah, maka Kau tukarkanlah kebencian ini kepada kasih sayang, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.